bersama saya Elisa dan saya akan bawa anda bersama-sama dengan saya kita menjejaki 12 pelukis kartun dan komik Perak yang telah berjaya. Untuk episod kali ini kita akan bersama dengan The Living Legend Misha. Jom. Mio Shariman Hassan atau Misha adalah seorang legenda yang telah mengasaskan majalah Gila-Gila. Misha mempunyai sentuhan emas yang telah berjaya mencorakkan industri kartun dan komik Malaysia selama lebih 4 dekad. Alright, jom kita ke Kota Damansara untuk mendengar cerita suka-duka perjuangan Misha. Ramai yang dah lupa dah nama saya ya, sebab saya dah lama tak ada aktif dalam kegiatan seni ni. Berasal dari Kampung Kilang. Kampung Kilang ni sebuah kampung di Bruas, di Perak, dan rumah saya tu rumah kampung yang dekat dengan sungai. Bapa saya bekerja sebagai seorang polis, dulu orang panggil mata-mata lah. So saya ni anak, katakan anak kesayangan dia lah semasa itu. So kadang-kadang masa kecil tu, saya ingat lagi yang pertama sekali tengok cerita Hindustan. Hindustan tu cerita aurat tak silap saya. Cerita orang kuat lah, macam Samson Delilah tu. Tolak apa ni, tiang dan sebagainya. Jadi saya terhibur cerita macam tu. Kemudian dia belikan saya, masa nak balik tu dia belikan saya komik. Satu komik tu tak silap saya Tarzan lah, tak silap. Satu lagi komik Flash Gordon. Ini saya ingat-ingat lupa lah, lebih kurang macam itulah, tapi hitam putih. So saya bawa balik dan saya muda, saya buka, saya baca. Saya pun situ mana ketika baca lagi belum masuk sekolah. So saya tengok gambar tu cukup menarik lah. Saya balik ke rumah saya tu atas bawah. Jadi dia pasal jana dekat dengan sungai. Kalau banjir kawan-kawan dia tak naik ke lantai pasal dia buat atas. Jadi bawah tu tanah. Jadi tanah ni saya pun tempat saya melukis lah, atas tanah. Masa darjah 1 tu mula dah start melukis lah, melukis. Tapi favourite saya melukis gambar orang kuat-kuat. Dari situ dari masa ke masa mula melukis. Dan di sekolah pun jadi pelukis sekolah. Kemudian masa darjah 4 dan 5, ustaz ni selalu suruh saya melukis lah, gambar dia, melukis gambar orang sembahyang dan sebagainya. Dia buat teaching aid lah. So saya pun melukis lah. Tak tahulah elok ke tak elok, tapi daripada tak ada, elok lah katanya tu. Pasal dia selalu suruh buat kan. Darjah 6 saya mula start melukis komik. Saya ingat lagi yang pertama saya lukis komik macam badang ni. Namanya Mundik. Saya ingat lagi Mundik, nama hero tu. Dia ni sendol lah, macam Tarzan juga lah, sebab saya mula dengan cerita Tarzan. Jadi saya beli kertas lukisan tu, kita lukis. Tapi bukan lukis dengan pen lah, lukis dengan pensel je. Tempat saya berlatih melukis ni sebenarnya di Pondok Durian. Pasal kita dekat-dekat rumah banyak pokok durian, walaupun saya tak makan durian. Jadi saya melukis lah di pondok tu sambil menyerap, sambil melukis, sambil menunggu buah luruh. Saya ingat dalam darjah 6 lah, darjah 5 gitu lah. Ada satu cikgu ni nama dia Cikgu Yusof ni, cikgu bahasa. Dia ni cukup suka bercerita pasal novelis dan penulisan. Tapi kebanyakan penulis dari Indonesia lah. Dan saya pun rajin pergi ke rumah dia, pinjam buku-buku dia. Banyaklah buku-buku novel-novel Indonesia ni. Dan boleh katakan tiap hari saya pergi rumah dia dan pinjam buku. Dan 3 hari habis lah. Entah tukar yang lain pula. Lepas itulah saya mengenal penulis macam Hamka dan Ajib Rosidi dan sebagainya. Situ Murang. Banyak nama-nama penulis Indonesia ni pelik-pelik sikit, banyak Batak dan sebagainya. Dan Sultan Ali Syabana, yang orang Minang. Jadi cerita dia orang menarik, cukup menarik, siap dengan pantun dan sebagainya.
Itu yang menyebabkan saya bergiat menulis ya. Di masa itu saya nak menulis ketika saya muda lah, saya ingat. So saya pun mula menulis, dan karya saya yang pertama sekali saya ingat dia keluar masa saya tingkatan 1 dalam majalah tu, saya tak ingat sangat nama dia, tapi majalah untuk pelajar lah, tabloid lah, untuk pelajar. So boleh katakan selalu saya menulis, tapi dia tak ada bayar apa-apa lah untuk berlatihnya. Cuma saya mula melukis komik ni masa tingkatan 2 sangat saya melukis, dan saya hantar ke Solo Publication ke apa, dia Singapura. Yang pertama saya keluar, judul dia Embun Menitik. Itu komik yang pertama lah, tapi saya tak simpan. Ada kawan simpan, dia kata dah kena banjir. So komik tu saiz kecil, dan cerita tu cerita macam cerita purbakala lah sikit, pakaian tanjak dan sebagainya, dan perempuan pakai perkemban. Jadi pengaruh lah dengan cerita-cerita filem masa tu. So komik itu terbit di Singapura. Tapi saya dapat pun dah kemudian, saya ingat dah masa saya tingkatan 4, saya tak tahu benda tu dah dia keluar lambat sikit, saya dihantar tu. Jadi yang bagi saya pun kawan saya peminat saya, sebab masa itu dia banyak tengok majalah filem, dan saya banyak buat kartun dalam majalah filem. Jadi dia kenal saya, dia tahu alamat majalah filem ni, dia ada alamat bawah tu ya, alamat pelukis tu. Majalah filem ni buat kartun, dia bagi pun tiket wayang je lah. Memang banyak peminat. Satu hari saya ingat sebunyi surat datang peminat. Dan lepas itu saya pun mula melukis komik. Dia keluar, mula keluar di Singapura, dia tak bayar. Tapi kemudian dia Sinaran Brothers, banyak melukis untuk Sinaran Brothers, dia bayar. Satu komik, di situ saya tingkatan 4 agaknya. Satu komik dalam 40 muka je, saya kecil tu. So dia orang bayar dalam RM60 lah satu komik. Saya boleh siap satu komik tu dalam 4 hari je. Dia satu muka tu dalam 2 panel, kadang-kadang 1 panel, kadang-kadang 3 panel. So saya mula-mula sekali saya merasakan hasil buat cerpen ni masa saya tingkatan 4 ya. Cerpen saya menang RM100 dalam Berita Harian. Radio pasti banyak saya buat cerpen, pasal dia bayar bagus, sampai RM40 dia bayar. Jadi saya tiap satu hari tu, satu minggu tu, saya mesti hantar dalam 7 cerpen, saya hantar ke radio dan Suara Khabar. Jadi kawan-kawan satu keluar, saya dapatlah bayar je. Cuma masa buat komik tu saya dah asingkan dari penulisan. Saya pakai nama Misha, sebab pikat dengan nama-nama Indonesia ni, macam Hamka tu semua dia ringkaskan nama dia orang. Jadi saya nak ringkas nama saya Misha ya. Misha, M-I tu Mio, S-H-A-R tu Syariman. Misha tu sebagai pelukis, pelukis yang ada painting ke, komik ke, sebagai Misha. Penulisan saya pakai Mio Syariman Hassan, ataupun Rawana Lisa, atau Buyang Lara, atau banyak nama saya, banyak betul. Ataupun Rian Lotol, itu semua nama saya. Nama yang pelik-pelik sikit, jadi senang orang ingat. Saya masa itu bila semakin tingkatan menengah tu, saya mula kenal lah karya-karya macam Syukuruddin, kemudian Rijab Had, Lat dan sebagainya. Itu kita punya grup lah. Dan kalau di Singapura tu Adi, itu semua grup kawan-kawan saya tu. So dia orang ni orang lama dan pengalaman banyak. Saya dapat offer belajar di Canada ya. Dapat beasiswa pun, offer Homo Plan. Tapi bapa saya dia tak galakkan dia. Saya dapat cikgu, dia suruh masuk cikgu, dia kata pelukis, dia kata okey, cari makan. Tapi ada cerita tingkatan 5 saya mula buat komik untuk akhbar-akhbar. Dan masa saya masuk kolej, cikgu saya mula
berkarya untuk buat komik untuk utusan Malaysia yang pertama sekali tu. Siri komik saya dah mula keluar, cerita Mendong Tiba. Jadi saya cerita tu tiap-tiap hari keluar, makan masa jugalah. Jadi masa saya di college tu banyaklah kawan-kawan yang mula kenal saya. Saya banyak buat cerpen dalam utusan Malaysia, dalam utusan Melayu, Berita Harian, Mastika. Jadi orang mula kenal lah. Saya dah memang melukis sejak sekolah, jadi dia dah kenal. Jadi saya pergi berjumpa berkawan-kawan yang dia orang ni, macam orang Surat Khabar, utusan, orang Berita Harian, orang radio dan sebagainya. Jadi selalu saya berlepak di tempat dia orang. 4 tahun kemudian saya mengajar, sekian 4 tahun kemudian saya masuk Dewan Bahasa pula. Bukanlah kerana saya tak suka mengajar, tapi Dewan Bahasa ni tempat gedung penulisan. Sebab masa itu saya dah nak jadi penerbit. Jadi kalau penerbit ni kita kena pergi ke tempat penerbitan. Di sana saya saya involve dalam mereka bentuk sebab so masa lepas 4 tahun tu ketua saya pun ada bagi tahu saya rapat dengan ketua, dengan pengarah dan sebagainya. Jadi dia offer saya, kau pergi ke London dan belajar lagi, sambung dia. Jadi saya tak nak. Kalau saya terikat kontrak lagi 76 saya dah mula buat moonlighting dua tempat. Saya buat Murni, keluar majalah saya yang Murni ni ya. Saya keluarkan majalah ini dengan Gutur ya. Ini dah mula-mula saya keluarkan majalah komik. Masa saya mengajar tu, saya di Bido, saya dah selalu datang KL jumpa Syukurlin dan sebagainya. Saya involve buat komik. Mula-mula tu komik Murni ni, penerbitan Murni di Hawk and Building di dekat Cokit tu, pejabat Varia Pop. Di sini ada Arwah Mustafa Tun juga. Dia yang terbitkan, dia dah terlibat dengan penerbitan kan, dia bantu. Tapi penerbitan Murni ni tak ada daftar pun. Jadi hanya 2 keluaran je lah keluar. Di sini masa itu yang aktif di sini pelukis di Varia Pop tu Jaafar Taib. Jaafar Taib ni memang cantik lukisan dia, saya tengok ya. Dia dari segi anatomi dan sebagainya memang bakat besar lah, saya nampak. Tapi dia lebih pada komik lah masa tu, bukan kartun. Dia pun ada buat macam Varia Pop, dia ada keluar komik juga. Jaafar memang cantik. Kemudian saya kenal kawan-kawan yang pelukis Raja Hamzah dan sebagainya. Memang cantik lukisan dia, dan dia banyak komik-komik dia. Saya kenal dia masa dia buat komik ya. Masa itu di Senaran Brothers, saya pun banyak buat di Senaran Brothers dan Pustaka Dara. Komik dia banyak cerita-cerita sejarah tentang Anum, orang tua dan sebagainya lah. Jadi saya berkenan betul dia lukisan dia. Kalau perempuan tu, bibir dia memang comel lah. Dia tengok dia macam nak buat bini lah. Dan lepas tu dia ada budak-budak Bambino. Bambino satu lagi medan pelajar ini semua kita buat masa tu dah. Lepas tu pun kita saya berhenti buka satu office kecil di Jalan Peraman tu. Saya pun bawa Jaafar sekali. Jaafar dah berhenti Dewan Bahasa, dia di Varia Pop lah, dia jadi partner saya. Dan Azman Yusof sekali masuk. Ini semuanya pelukis-pelukis yang handal lah, yang kemudian si Zainal Buang pun mula juga menyumbang. Marketing itu saya hantar ke sekolah sendiri. Saya hantar satu hari saya boleh pergi keliling dalam 40 buah sekolah agaknya. Tak berhenti lah di Kuala Lumpur. Kemudian pergi Melaka esoknya, jual jalan ni. Sampai ada ke Perlis pergi. Yang pelik ni, kali Perlis ni kita hantar macam Bambino, Bambino ni dia ambil Bambino ni kurang lah, cikgu ambil. Respon dah. Dan Bambino dengan medan pelajar dia ambil dengan Malaysia Scholar. Dan susahnya bila nak kutip tu, dia ni bukan main roti post. Kita terpaksa pergi sana kutip. Lepas tu kita pun dah establish sikit, kita pun suruh agent macam utusan yang ambil alih. 1 bulan kita ada komik juga, komik yang loose ni ada 4 buah. Cerita saya supply, Jaafar Taib, Azman Yusof, sekarang Datuk lah, dan Jana Buang. Semua tu saya bagi cerita lah. Dan ada juga yang pelukis-pelukis luar macam Sulaiman Awang, Mansur ada, cikgu.
banyaklah. Masa itu komik-komik ni saiz majalah lah. Dan cerita bagi saya, cerita banyak saya buat cerita macam yang saya banyak terpikat dengan cerita-cerita dalam komik masa itu terkenal, komik Vampirella, Eerie dan cerita-cerita yang agak mistik sikit lah. Lukisan dia orang cantik-cantik, dia grafik sikit. Jadi dia orang di situ macam Encik Jaafar ni dia Encik Azman dia sesuai dia orang ni suka lukis gambar-gambar macam ni, gambar orang cendol, gambar perempuan cantik. Lepas tu barulah timbulnya kalau medan belajar ni khas orang muda baru, Fatah nama dia. Fatah ni boleh tahan lah, dia boleh lukis. Saya pun bukanlah siapa, dia mula-mula tak ada juga, tapi saya ajak dia, kau kalau nak pandai kau tengok dulu je. Saya bagi majalah masa itu majalah Inggeris saya bagi, dia pun tengok. Dia tengok dari situ pandai di stroke. So sekarang kita dah ada tim yang kuat. Kemudian baru saya buat majalah gila-gila. Saya memang ada plan dah. Sudah saya bahasa sudah plan nak buat gila-gila ni sebab saya borak dengan sastrawan Abdullah Hussein. Dia kata, Misha, apa pasal kau tak buat satu masa itu saya buat ni lah ni. Saya sambil-sambil lah melighting. Aku tak buat satu majalah macam mat. Dia kata, kan memang saya nak buat mat. Tapi belum masa lagi pasal benda tu perlu modal juga. Saya kena buat syarikat tu. Lepas tu saya buat melighting, buat yang lain dulu. Lepas tu dia pun showkan, buatkan gila. Dia kata gila, tapi saya jadikan dia gila-gila lah. Kalau gila nanti orang gila pula, baca susah je. Jadi semasa tapi tu saya simpan dulu. Kawan-kawan saya tak tahu saya nak buat gila-gila ni. Masa 76 tu masih moonlighting, 77 dah ada office, 78 baru mula gila-gila ni. Masa tu Rijab dah join kita orang dah. So gila-gila ni saya betul-betul saya cakap saya ikut mat. Saya terpengaruh dengan mat dan memang lama dah saya memang nak buat macam mat tu. Tang bagi pada dia orang ni tengok refer. Jadi ada yang macam Encik Jaafar ni dia ni berstyle sikit dah. Komik boleh, dia apa ni watak-watak macam Mok Draka pun dia boleh, dan dia senang sesuaikan dengan cerita tu, jalan cerita. Cuma idea tu kita banyak berfikir, berbincang lah. Banyak sekali bincang dengan Jaafar Taib. Kadang-kadang sampai jam malam saya pun tak balik rumah, dia orang kadang-kadang tidur di rumah saya. Tengok sambil kita bincang sambil ketawa lah. Kalau kita tak boleh ketawa, macam mana kita nak ketawakan orang? Mula-mula sebulan sekali gila tu. Sampai bulan ke-7 dia dah sampai dia dah mencapai 80,000. Start dengan 9,000 sebenarnya sekah. Dalam 7 bulan dah naik mencanak lah. Yang mula-mula tu sakit sikit lah. Tapi yang kedua, ketiga dah bila cepat tu senang lah dah. Kalau itu tak bersusahnya pasal ada satu printer terkecil dia buat ya. Yang mula-mula saya letak dengan poligrafik. Segor ni sama-sama kursus perniagaan dengan saya. Jadi dia bagi kredit lah buat gila-gila tu 9,000 naskah. Yang kedua tu saya ingat paper pack ke tak silap. Yang berikut tu satu printer kecil di Pudu ya. Printer tu memang kecil lah printer dia pun pakai pin macam tu, dia pakai pin manual tu macam orang jahit baju punya. So saya dengan apa di sana masa nak keluar tu kita bertolong lah binding pakai pin tu. Bayar tak apa dia kata kemudian. Yang peliknya bila kita suruh print 12,000 dia print 15,000. Mr. Ang nama dia, ingat lagi, baik dia orang Melaka. Kita suruh 15,000 dia print 30,000. 30,000 dia print 45,000 macam mana dia sendiri print. Kita cakap macam mana ni? Tak apa dia kata. Yang susahnya yang cover tu kadang-kadang tak cukup colour. Dia print 3 colour dia tak masuk colour. Dia hantar juga kedai, laku juga, habis juga. Itu yang naik mencanak tu. Dan sampai masa tu printing dia kecil, dia tak boleh nak kubab lah.
Kita terpaksa pergi tempat lain, tak, dia tak boleh buat ada. Tapi kita tak ada hutang ni lah, kita 1 sen tak hutang. Kita pun pergi cari printer lain, itu pergi printer printer ni printer besar lah dekat Straits Times, itu kita kira first class printer tu. Di situ dah mula menjangkau 80,000 lah. November nombor 8 pun masih RM1 lagi ha. RM1. Dia start kemudian nombor 9 RM1 lagi. Tak silap saya lepas raya tu baru dia naik. RM1.6. Special chip sale ni. Selamat tinggal 19 tahun baru ya. Cover. Jadi sini naik RM1.60. Sejak tu laku juga habis. Yang pelik tu orang tak cukup. Dan dia mula naik RM1.20. Nak kira RM1.20 ni ke mahal ni. Pasal majalah wanita pun RM2. Mencapai sampai RM100,000. Kita pun mula buat 2 kali. 15 Mac. Bulan Mac tahun 79 dah buat 2 kali dah. Itu pun nombor 14 lah. Saya suka mainkan gimmick atas cover ni, macam masuk super stempel, percuma, bestseller, solid molid, kita masukkan. Dan kita ni popular sebab apa? Saya berasal Dewan Bahasa ya. Kawan-kawan saya banyak sastrawan. Sebab saya pergi 2 bidang, sastra dan melukis. Kerana penulis dalam ni memang penulis yang hebat, bukanlah penulis yang baru ni, tak ada. Penulis yang ada nama macam Pak Sako, macam Yahya Ismail, banyaklah JK dan sebagainya. Semua ni kawan-kawan yang selalu repak di pejabat saya. Dan satu cara lagi, kita buat tiap-tiap tahun kita buat annual gathering dan kita bagi hadiah pada pelukis-pelukis yang terbaik. Jadi dari situ dia promote. Lepas tu bila dia naik nama, banyaklah pelukis-pelukis baru, pelukis yang baru, yang ada nama baru, yang ada bakat macam Don. So itu yang membuatkan, pasal pelukis-pelukis bagus, penulis-penulis bagus. Jadi kita punya accepted sebagai oleh semua golongan. Saya mula beralih ke perkhidmatan lain pula. Saya sebab tujuan saya nak jadi penerbit yang terbesar. Kita kena banyak ada produk. Jadi masa itu saya ada kempen batu api dalam ni, dalam kesulitan dalam majalah gila-gila. Sebab saya nak buat satu majalah lagi macam Punch dalam di London tu, dia keluar satu majalah Punch yang dia ni satira. So dalam tu banyak artikel, sindiran dan sebagainya lah. Jadi dia bertambah matang lagi majalah ni. Dah saya tinggalkan gila-gila, adalah sebab-sebab tinggalkan dia. Dan 2 tahun kemudian saya buat batu api. Batu api ni saya terpaksa rekrut orang baru pula. Ketua Nan bantu saya banyak, Nan pelukis kartun Nan. Dia masa itu utusan, dia pun sanggup korban, dia join. Juragan masa itu dia buat sambil-sambilan. Dia belajar tingkatan 6 tak ya. Mula dia jinak dengan gila-gila, dia baik dengan Rajab Had. Dia kawan-kawan muda banyaklah, pasal dia orang muda kan. Itulah timbulnya macam golongan muda. Saya pun tak sangka dia bawa macam kawan-kawan dia banyak yang macam Acai, Miki, Awang, semua ni grup-grup dia orang lah. Grup yang betul-betul lain daripada gila-gila. Dan dia orang ni pun kalau datang pejabat pun masih orang kata pada orang Perak cakap perak lagi. Betul ke aku ni di tempat kata. Tapi dia orang ni cepat belajar dan dia orang ni memang minat lah. Saya pun tak ada bayar banyak sangat dah gaji kan situ. Tapi tempat lain pun sama juga, tak banyak juga. Cikgu pun tak banyak gaji macam tu. Pasal barang murah. Pasal kita ambil banyak pelukis, sedangkan masa itu kita nak bertanding dengan gila-gila, kita baru, tak ada sebanyak-banyak sangat gila-gila. Mula-mula tu pun RM20,000 je. Lepas tu baru naik sampai RM30,000 lebih ya. Tapi senangnya pasal pengedar ni dia orang kenal saya. So sampailah dia dapat berkembang. Kemudian saya pergi belajar di Germany. Balik tu saya dapat idea, saya buat Marti Jenaka pula, tabloid ni. Tabloid ni dia murah, 70 sen je. Tapi satu yang kelainan lah benda ni. Dan sambutan pun bagus. Jadi dia seminggu sekali, kartun ada, semua ada. Di samping itu saya buat majalah Kancil. Kancil ni untuk kanak-kanak yang mungkin mengatasi Bambino lah. Si Bambino pun dah tak ada dah. Dia dah tak ada dah pasal gila-gila dah ada. Diketuai oleh
Akam ni pelukis yang hebat pada bagi saya. Semua pelukis tu hebat. Semua kena, cuma dari segi idea kita kena tokoh tambah lah. Bagi saya Warta Jenaka ni memang saya suka betul lah. Dan sebab Warta Jenaka ini dia pernah keluar dulu masa zaman Jepun rasanya. Tapi lain dengan bentuknya. Dia macam akhbar biasa dalam tabloid. Dia lepas 50 tahun yang keluar yang dulu baru keluar Warta Jenaka ni. Memang saya buat lain sikit, dan idea layout ni sebenarnya saya dapat daripada tempat saya belajar di Germany tu, di Grunewald ni satu syarikat yang penerbitan yang terbesar di Germany. Ada 3,000 orang. Di situ saya mula-mula saya nak fikir, saya pergi sana tu saya balik, saya fikir saya nak buat macam Grunewald lah syarikat saya ni. Cuma modal tu besar sangat. Kita kadang-kadang kita berangan-angan tinggi, tapi sayap tak ada, nak terbang tinggi macam mana? So tenaga pun tak ada sebab nak fikir macam mana. So sudahnya dia sampai bilangan berapa ke? Bila saya cari pelabur dia tak faham tentang penerbitan kartun. Sudah kita pula kena keluar duit nak bayar gaji orang sampai 100 orang. Sudah kita pula tak ada bergaji. Itu yang buat kadang-kadang kita silap mana melangkah kan. Tapi tak apalah, pengalaman. Cuma jadi di sini tapi kadang banyaklah orang yang tak tahu. Sebab abang ni banyak belanja. So ini pun ada kartun, banyak kartun tapi konsep lain sikit. Konsep dia macam dia ikut keadaan semasa, tapi kita gimmickkan dia. Dan pasal dia murah 70, sepatutnya tak boleh 70 sih, sepatutnya RM2 ni. Kita ni jual murah. Sebenarnya bayar printing pun dah tinggi. So sampai berapa keluaran, banyak juga kan. Saya rasa banyak juga sampai dia punya satu keluaran tu dalam 30,000 naskah tiap-tiap minggu. Bukannya situ yang letih buat tu, tak ada buat. Last saya give up juga. So bagi saya penerbitan ni sekarang ni saya tengok banyak, dan gila-gila masih ada lagi walaupun jumlah kecil sebab masyarakat dah bertukar dan dia orang banyak online, dan ejen pun banyak dah meninggal, ejen pengedar ni. Sekarang ni pengedaran pun banyak pergi pada pengedar-pengedar besar. Jadi kalau penjualan macam ni yang tu pada kedai macam kedai Cina, Susidai, memang susah sikit, payah kan. Kedai tempat-tempat yang dia tak boleh salahkan dia sebab dia kena jaminan penjual ni ada duit, 7-Eleven dan sebagainya. So 7-Eleven pula dia kadang-kadang dia kredit lama, jadi kalau syarikat kecil susah sikit. Mamak dan dia ni banyak dah berhenti. Dia pun dia dah tahu hati nak buat dah, sebab sekarang ni saingan banyak. Tambahan pula masa itu pula timbul pula berjalan kungfu, komik kungfu keluarannya dan komik keluaran Jepun ya, manga dan sebagainya. Dan budak-budak kita pun yang lulusan ITM pun kebanyakan lukisan dia orang dah mirip lukisan Jepun dan Korea, dan kemelawian kurang. Cuma saya nampak macam Upin dan Ipin tu dia dah pergi ke animasi. Itu mungkin dapat sebutan. Dah beralih lah, sekarang dia dah beralih kepada animasi dan sebagainya. So perkembangan komik tu sampai ke situ lah. Dan sekarang saya tahu dah esok entah apa, kita tahu esok masih ada. Boleh pandang-pandang bertambah sayang. Okay guys, itu dia sedikit sebanyak cerita tentang Misha yang terkenal sebagai pengasas gila-gila dan batu api. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Dokutun.